Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur memuji Allah setelah berpisah dari majlis yang sangat mulia, majlis Salatul Khusyuk, sejak 2-3 bulan lepas. Allah tak mau kita terputus dari talian syahadah, talian ikatan Allah, talian Maha Penyayang Pengasih, melalui talian Raufur Rahim. Jadi Allah pada hari ini merealisasikan majlis Salatul Khusyuk sekali lagi setelah lama terputus daripada majlis batch kedua, pusingan kedua. Setelah memulakan majlis, dan majlis keberapa ni? Yang akhir keberapa? Majlis yang terakhir ke-8. Jadi ini majlis yang ke-9 yang Allah bukakan. Sepanjang majlis 9, 8 majlis berlainan daripada batch pertama. Pengisian lebih meluas, lebih mendalam, lebih menyeluruh. Betapa kita bertuah lautan ilmu Allah buka, supaya kita sentiasa dibanjiri dengan ilmu lautan Allah, ilmu la ilaha illallah. Dengan banjirnya ilmu lautan la ilaha illallah, ingatan afdalul zikir itu membanjiri kita. Itulah efek daripada pengisian ilmu kalimah la ilaha illallah yang khusus kepada menjerumus kepada Salatul Khusyuk. Semuanya dengan barakah, fadilat, rahmat, kasih sayang, cinta, doa, syafaat, rindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai ahli syahadah. Sebenarnya ramai dari kita ni, nama-nama kita sudah ada dalam senarai sebagai wali Allah, dan ramai telah pun dipilih jadi wali Allah. Tapi jangan merasa Allah, diriku ni dah cukup. Tidak, selagi kita tak jadi kekasih Allah yang Allah cintai, jangan berdiri di situ. Jangan dah jadi kasih Allah tak cukup, sehingga Allah jadikan kita hamba Allah. Kerana hanya hamba Allah saja boleh bertemu Allah. Ya, bertemu Allah. Ya, bertemu Allah. Allah sebut dalam surah Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra'a bi 'abdihi lailan. Subhanalladzi, maha suci Allah. Subhanalladzi asra'a bi 'abdihi, hamba. Allah tak cakap Subhanalladzi asra'a bi rasuli, asra'a bin nabi, asra'a bi wali, hamba. Jadi kita tak boleh. Saya dah khabarkan ramai dari kita, nama kita dah disenaraikan bersama senarai para awliya Allah. Kenapa? Sebab kita sayang pada ilmu. Kita cintai ilmu ni. Kita mahu ilmu ni. Kita mencari ilmu ni. Kita korbankan ilmu ni. Kita memperjuangkan nak dapat ilmu ni. Itulah sebabnya Allah senaraikan kita di dalam senarai para awliya Allah. Ada berapa ramai dari kita telah Allah tulis di atas dahi mereka, ini waliku, ini waliku. Kerana mereka tidak mau putus mengingati Allah, mengingati Allah, mengingati Allah. Tak mau. Mereka sentiasa nak berzikir saja pada Allah. Dan Allah telah merasakan kelazatan berzikir kepadanya. Itu sebab Allah dah tulis sebagai wali. Tapi jangan, tolong, jangan rasa
Jangan rasa puas. Tak boleh selagi Allah tidak mencintaiku. Yuhibbukumullah, sehingga Allah mencintai kamu dan mengampunkan. Cinta datang penuh dengan keampunan. Wali ini kecintaan menjadi kekasih Allah, Habibullah. Jadi Allah sentiasa akan kumpulkan kita bersama Nabi di dunia dan akhirat. Tak cukup jadi Habibullah, saya ingin jadi hamba-Mu. Allah turunkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi tambah syahadah tu. Nabi tambah. Nabi tokoh tambah. Allah benarkan. Terus jadinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nabi tambah. Allah begitu hamba, begitu kehambaan Nabi, begitu tawadduh Nabi kepada Allah. Walaupun Nabi telah jadi Rasulullah, Nabi Allah, kekasih Allah, Nabi tak mau, Nabi mau yang tertinggi, makam yang tertinggi, menjadi hamba Allah. Hamba Allah. Jadi jangan rasa dah puas hati. Allah dah tulis, Syekh dah cakap, senarai, semua senarai nama kita dah masuk dalam senarai para awliya Allah. Senarai masuk dalam senarai. Bila diangkat menjadi wali Allah, terpulang kepada ijtihad kita, jihad kita, ikhtiar kita, tawakul kita, perjuangan kita, perjuangan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi Allah membuka pada majlis ini Salatul Khusyuk di bawah tajuk Salatul Khusyuk menjamin kejayaan menyeluruh dalam hidup. Kejayaan yang menyeluruh. Menyeluruh. Tidak ada kejayaan dalam solat sahaja, ibadat sahaja. Hayya 'alal falah adalah kejayaan yang menyeluruh dari awal ke akhir. Daripada sejak kita lahir, kita mati, sampai dari lahir azan sampai mati, terus disolatkan hayya 'alal falah atau hayya 'alal kegagalan di antara dua ni. Jadi tajuk pada hari ini, setelah 8 majlis Salatul Khusyuk batch kedua telah berlangsung, hari ini batch kedua ni, siri kedua, batch kedua dan majlis yang ke-9, kita ingin kupas hikmah dan hakikat, penerangan hakikat daripada ayat suci Allah Subhanahu wa taala, ya, surah 23 ayat pertama. Tolong bacakan Ustaz Hanif. Sekali Ustaz baca, lepas tu kita ikut 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Terjemahan. Telah sesungguhnya telah berjaya orang-orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam salat mereka. Sadaqallahul azim. Jadi Allah telah menjamin, kita belum solat lagi, Allah telah menjamin, telah berjaya
qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang mukmin. Mereka yang khusyuk di dalam solat mereka. Kenapa sebelum kita solat jamin ke atas orang mukmin? Sebab Allah tahu dan kenal orang mukmin ini sentiasa di dalam solat sebelum dia solat secara zahir. Solatnya solatun daimun. Allah sebut dalam surah Al-Ma'arij tentang kedudukan orang mukmin yang sentiasa solatnya, dia sentiasa bersolat di dalam dirinya. Itu bab yang lain, bab yang luas ilmunya, yang solatnya pernah putus, yang solatnya perlu diadakan di dalam kalbu, dalam fuad, dalam rohani, dalam roh yang sedang berlangsung ibadatnya, dalam sir. Bagaimana kelima-lima aspek ni boleh solat kepada Allah? Contoh, satu cermin dipasang dengan beberapa cermin. Satu ni yang solat sebenarnya, dan yang lain semua mengikuti. Lebih kurang contoh tu saya bagi. Sebab Nabi bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'minun. Al-mu'min sini al-mu'min mir'atul al tu dalam bahasa Arab dhamir yang satu personality yang khas. Al-mu'min, sini tak ada alif lam. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu adalah cermin kepada mukmin. Mana seorang mukmin ni cermin kepada mukmin yang lain. Dalam erti kata dalam diri kita yang pertama jadi mukmin siapa? Siapa? Jasad kita ke, kalbu kita ke, roh kita dulu? Ya, alhamdulillah. Jazakallah. Benar. Roh kita beriman dahulu kepada Allah dengan syahadah. Di mana imannya roh tu dilafazkan di dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum qalu bala, kami menyaksi, sebenar-benar penyaksian itulah iman. Mal imanu ya Rasulullah, apa itu iman? Sebenar-benar kami dah beriman padamu dengan lafaz kata-kata, kami dah beriman, tapi saya tak merasa cukup. Yang berkata ini adalah seorang kabilah, pemimpin dari seorang kabilah yang datang jauh dari Buraidah. Satu kabilah yang datang, mereka bertemu di Babul Makkah dan datang bertemu Nabi di Makkah. Seorang dari Buraidah, daripada jauh halamannya dari Bani Khuzaimah, bertemu dan berkata, mari kita tanya Nabi soalan tentang iman ni. Kenapa iman ni saya tak rasa puas, tak rasa hebat, tak rasa sempurna, walhal iman itu wajib kamil dan bertambah. Mereka sungguh faham tentang iman. Jadi sama-sama bertemu Nabi, tanya, mal iman ya Rasulullah. Cara mereka tanya tu Nabi senyum, Nabi tahu. Nabi menjawab kepada mereka, al-imanu barang siapa tidak membawa hadis ini nak menceritakan iman kepada kita, jangan terima lagi dia. Apapun dia cakap, apapun pasal iman, tutup dua telinga, dengar. Jangan terima iman dari dia. Nabi dah pesan daripada Sirin,
Semalam kita baca Syama'il Nabi di rumah Zikril. Hadis itu adalah agama. Maka perhatilah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Kalau kamu mengambil hadis ini daripada ulama, iman dialah yang kamu warisi. Dari ustaz, dari munafik, dari zalim, itulah yang kamu warisi. Dari orang yang berpura-pura kepada Allah, jaga dari mana kamu ambil hadis tu, pelajaran tentang hadis tu. Jadi barang siapa tidak membawa al-ihwal iman daripada hadis ni, jangan lagi terima dia punya kata-kata tentang iman. Apa hadis tu? Al-imanu artinya segala-galanya tentang iman. Nabi punya emphasis, Nabi punya pendedahan tentang iman. Tengok ya, setelah Nabi bagi hadis ni, mereka duduk bersama Nabi. Kata seorang tabi'in yang mendapat umat berbelas-belas jam berturut-turut mengikuti Nabi, tak puas. Al-imanu antashhada an la ilaha illallah wa antashhada anna Muhammadar Rasulullah. Bila bab syahadah tu, mereka rasa penuh merasai bahawa di situ ada penekanan yang sangat penting. Dengar hadis ni, ada penekanan penting. Penekanan penting itulah yang kita membawa dalam solat khusyuk. Dan bila sampai ke saat kamu menyaksi aku, Nabi aku, sebab mereka ada di hadapan Nabi. Nabi berkata, menyaksi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dari situ bila Nabi memberi isyarat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi kata kepada wa'lamu anna fikum Rasulullah, kamu mengenal dan bersyahadah kepada Rasulullah yang ada di dalam diri kamu. Maka mereka dah faham, inilah kunci iman, inilah laluan iman, ini pembukaan iman, inilah pembukaan segala-gala khusyuk. Khusyuk kepada Nabi melalui wa'lamu anna fikumur Rasulullah. Khusyuk kepada Allah melalui fa'lam annahu la ilaha illallah. Allahu Akbar. Jadi mukmin telah berjaya. Orang mukmin, Allah dah beri kita sertifikat. Tak perlu lagi nak tunggu di akhirat atau sesudah mati baru Allah nak bagi kita sertifikat. Ini dah, kata aulia Allah, satu sertifikasi, satu endorsement. Kamu telah berjaya. Orang mukmin, kamu telah berjaya. Jikalau dengan syarat qad aflahal mu'minun, dan sifat allazina, mereka itu khusyuk di dalam solat. Jadi khusyuk ini bukan bermula waktu nak solat baru nak fokus, tak. Khusyuk ada 23 pecahan. Ayat 23, surah 23 pecahan. Nak sampai ke makam khusyuk kena ada 23 bahan. Satu, fokus. Kedua, perhatian penuh, tidak berbagi. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil undivided attention. Kemudian konsentrasi yang penuh. Lepas ni saya tak nak buka, ada lagi 20. Nanti pelan-pelan kita belajar. Hari ni dah belajar 3. Saya perlukan fokus. Nak solat ni subuh, saya perlukan fokus. Saya perlu latih. Ini dinamakan
latihan. Ini dinamakan senaman. Ini dinamakan amalan yang berterus-terusan sehingga jadi yakin atas latihan ini. Latih. Saya perlu fokus. Nak dapat khusyuk, ada 20 perkara. Saya perlu fokus. Saya perlu beri attention, undivided attention. Perhatian yang tidak berbelah bagi. Saya perlu konsentrasi. Konsentrasi objektif ke subjektif, kita khusus ya, masuk khas nanti ya. Fokus bukan dengan mata, bukan dengan akal. Sebab mata boleh dilalaikan. Kita pandang je sesuatu, dah boleh lalai, dah boleh menyeleweng, dah boleh seleweng. Fatwa apa? Seleweng dan menyimpang. Boleh tersimpang, boleh sesat, boleh. Bila dah simpang, menyimpang, sesat, habis fokus lari. Jadi dengan mata, dengan penglihatan, dengan akal, dengan fikiran tak boleh dapat fokus. Ini perlu tahu ni. Jadi fokus wajib bermula dari alam Rabbani. Alam Rabbani kerja siapa? Jasad ke? Tak boleh. You tak boleh panjat ke alam Rabbaniyah. Siapa yang boleh panjat ke alam Rabbaniyah? Jasad tak boleh. Minda Rabbaniyah ada tak? Ada ya? Jadi minda Rabbaniyah boleh panjat. Tapi minda Rabbaniyah tak boleh masuk alam Rabbaniyah. Ada syarat, ada pintu, ada kunci, ada laluan. Tunggu dulu. Kita nak masuk mendalam ni. Allah. Jadi fokus perlu berada di 7 tahap Oh, kita dah faham. Barna rohku kena fokus, rohaniku kena fokus, fuadku kena fokus, kalbuku kena fokus, ingatanku kena fokus, fikiranku kena fokus, akalku kena fokus, perhatianku kena fokus, baru dapat khusyuk. Allahu Akbar. Sebahagian khusyuk. Boleh ke saya sampai? Ya, 1 saat boleh sampai ke sana. Ada pengikat anchor dia. Anchor dia panggil apa? Anchor, kapal anchor tu. Sau tu masuk ke dalam laut kan? Ini ke atas, ditarik ke kait. Ya. Dia ditarik ke atas. Apa kuasa daya tarikan tu? Itu kita akan belajar dalam 2-3 hari. Inilah daya tarikan fokus yang diperigi tu kan. Kalau tak ada tu tak boleh bawa naik air, tak boleh. Jadi itu yang penting, puli tu. Kalau itu you tak jaga, putus, habis. Susah nak cari di zaman-zaman dulu. Jadi yang ini penting, puli, dia puli, dia tarik. Satu tempat tarik, satu airnya naik. Jadi ini penting. Kalau ini diperbetulkan, semua ni jadi mudah. Jadi saya baru buka pasal fokus. Kemudian attention, full undivided attention, artinya perhatian yang tidak berbelah bagi. Di sini boleh ke saya dapat perhatian tak berbelah bagi? Tak boleh sebab mata sekejap memandang sejadah, sekejap memandang sahabat sana, memandang lipas, sekejap memandang kalajengking, sekejap memandang cicak. Dia attention tidak boleh dapat. Dengan pandangan mata tak boleh dapat perhatian yang tidak berbelah bagi. Melainkan you dah nampak fa aina ma tuwallu fasamma wa dalam cicak. Allah yang berfirman fa aina ma tuwallu, di mana saja engkau pandang di situ ada wajah Jadi
Wajah cicak ke dulu, wajah Allah dahulu? Tolong, yang mana dahulu? Yang mana wujud dulu? Cicak ke, lipas ke, musalla dulu? La haula. Yang mana wujud dahulu? Wajah cicak ke, wajah musalla ke, wajah lipas ke, wajah manusia ke, wajah suci Allah? Ya, itu yang jawapan saya nak. You dah tahu wajah suci Allah punya rahsia dan hakikat. You memandang kepada siapa dahulu? Wajah suci Allah. Yang semua fana. Kullu man alaiha fa kazul jalali wal ikram. Kullu man alaiha fan. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ayat ini wajib diaplikasikan dalam solat. Kullu man alaiha fan, kullu man alaiha fan. Buka ayat tu, baca terjemah. Kullu man alaiha fan wa yabqa, yang berbaki, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Kalau nak baki, hanya wajah suci Allah yang baki, cicak tak ada baki. Itu sebab Nabi bersabda, bila kamu solat, dua mata kamu wajib fokus kepada sejadah. Bukan dua mata ni. Kalau kamu fokus macam mana pun tidak. Apabila hamba-Ku menumpuhkan wajahnya kepada sujud, tempat sujud, Allah perintahkan malaikat, bukakan hijab di antara dia dengan aku. Allahu Akbar. Dalam sujud. Kenapa? Bukakan hijab. Allah perintahkan malaikat, bukakan hijab di antara hamba kalbunya dengan aku. Allahu Akbar. Kita faham adalah mata hati kita akan terbuka kalau kita fokus dalam sajadah kepada dua perkara di dalam sujud. Dua perkara di dalam sujud. Kullu man 'alaiha fan. Sama-sama. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baca terjemah. Semuanya akan binasa dan tetap kekallah Rabbmu yang tetap kekallah wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Apa lagi kamu dustakan? Jadi aplikasi ayat ini waktu solat. Jadi macam mana nak fanakan semua masih Allah, nak fanakan dulu, baru kita nampak wajah suci Allah. So kita ambil dua mata ni. Mata ni seperti lens. Ada lens kan? Ada kan? Ada lens, ya. Lens. Seperti kaca lens. Kita di bawah kaca ni macam-macam kertas ada. Ada kain sutra, ada kain, macam-macam kain, ada kertas. Kita bawa lens satu di bawah matahari yang terik. Apa jadi kalau kita fokus? Semua terbakar. Benar? Jadi kita bawa dua mata lensa. Dari mana? Mata apa? Mata ini ke? Penglihatan ke? Mata apa yang perlu dibawa? Itu soal kita belajar dalam 2-3 hari akan datang. Kita akan sambung. Tapi ini bila kita memberi pencerahan, kita gantung, jadi kita ada masa untuk berfikir.
Apa yang dimaksudkan oleh Syekh itu? Dua mata lensa kena bawa, di bawah lensa ni banyak kertas-kertas yang nak dibakar. Semua nak dibakar. Sebab dia menjadi penghalang. Jadi di bawah lensa dua ni banyak masya Allah kena difanahkan, kena dibakarkan. Sehingga yang baki adalah wajah suci Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau Syekh bagi jawapan terus, you tak akan bertafakur. You kena bertafakur. Macam mana dalam solat, dengan memandang dua belah biji mata ni, penglihatan ni, segala masya Allah akan fana, akan terbakar. Ini Allah memberi satu contoh yang terbaik untuk kita memahami. Untuk kita memahami. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Allah boleh beri kepahaman dalam satu saat. Jadi bila baca asma Allah ni memohon, Allah berilah aku kepahaman daripada ilmu yang diberi. Berilah aku kepahaman yang pembukaan. Berilah aku kepahaman dalam kalbuku. Lembutkan kalbuku ya Allah. Lembutkan akal fikiranku ya Allah. Memahami doa bila kita bawa asma ni. Ya Latif, Ya Latif, Latif, Ya Latif. Kerana Allah yang amat memerlukan kita ada ilmu ni. Kita mesti wajib ada ilmu ni untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Paling fi ahsana makila. Tempat yang paling kita boleh mendekati Allah adalah waktu solat. Tempat yang kita boleh menzahirkan syahadah kita waktu solat. Pembukaan segala syahadah waktu solat. Ya Latif, Ya Latif, Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah. Saya takut, saya dah buka banyak subjek, banyak lubang-lubang saya dah buka. Saya belum tutup lagi. Jadi fokus kena ada di 7 level. Mula dari atas turun ke bawah, perigi. Turun ke bawah. Ya, kapal. Ingat kapal wajib di labu apa? Wajib di anchor. Dalam bahasa English, you must anchor your ship. Kalau tidak habis. Jadi anchor your ship. Okey, fokus. Saya dah terangkan tu. Fokus wajib bermula dari atas. So, jadi kita kena belajar ilmu yang memfokuskan kita dari atas. Habis tu undivided attention. Perhatian yang tidak berbelah bagi. Tak boleh berbelah bagi. Di minda tak boleh gagal. Mata tak boleh gagal. Lipas. Macam-macam kita lihat. Boleh hilang. Di minda tak boleh. Dia berbelah bagi. Jadi kena pergi tempat yang di mana dalam minda tu tidak ada makhluk. Hanya Allah dengan kita. Kita orang saja sebagai makhluk dengan Allah. Dan kita tu bukan diri kita. Itu adalah rahsia Allah dalam diri kita. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Hadis Qudsi. Terjemah. Insan itu adalah rahsiaku dan aku adalah rahsianya. Jadi kalau nak lebih maklumat lanjut, tolong duduk dengan Ustaz Muzakarah. Dua-dua Ustaz, tolong Muzakarah. Syekh bagi pekat. Jadi kalau kita tak nak fikiran kita berbelah, halo,
tak mau fikiran kita berbelah bagi, naik ke minda berbelah bagi, naik ke minda separuh sedar berbelah bagi. Ke dalam subconscious mind banyak makhluk. Dia kena jaga 70 trilion sel, 35 pembuluh darah. Sana pun banyak masih wallah. Naik panjat ke alam rabah. Ke alam rabah, di sana ada 7 pecahan. Oh, di alam rabahnya ada 7. Saya tak nak bagi nama-nama, ada 7 pecahan. Dalam satu pecahan utama masuk ke alam itu dinamakan alam sirrullah. Alam sirrullah. Di mana Allah berfirman tadi, al-insanu, manusia itu rahsiaku. Dan aku, manusia itu adalah rahsiaku. Manusia ni, Abdullah ni, Ahmad ni, Ustaz Hanif ni, Ustaz Suhaimi ni, rahsiaku. Al-insan, insan ini rahsiaku. Dan aku adalah rahsianya. Jadi kita kena masuk ke alam ini, kita dengan Allah saja. Boleh ke saya masuk? Boleh. Saat ini, satu saat, boleh. Tidak ada yang mustahil untuk Allah dan insan yang mempunyai ilmu tentang rahsia Allah. Tak ada mustahil. Jadi kalau saya masuk ke alam tu yang tinggal Allah aja. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Rasul sallallahu alaihi wasallam Bilal. Rasul sallallahu alaihi wasallam Bilal radhiyallahu, seorang Habsyi kulit hitam yang dimaki, dihamun, dicaci oleh semua orang Arab. Kulit hitam, Habsyi, get out, roh, jangan masuk ke dalam pasar kami, nanti tercemar. Go. Ya Allah, seorang hamba boleh sampai ke tempat Rasulullah belum dapat pijak lagi. Allahu Akbar. Saya nampak tapak kaki Bilal. Rasulullah belum sampai ke sana, tapi dia dah ada connection dengan Allah. Rasulullah dah sampai, jasad Nabi belum sampai, hakikat Nabi dah sampai seluruh alam ini. Sebab dengan Allah tidak ada satu tempat di alam ini Nabi tidak sampai lagi. Tolong ya, seorang kulit hitam ya, hamba abdi ya, boleh sampai kerana dia telah memasuki ke alam rahsia dirinya. Dalam rahsia diri itu dia telah sampai kepada Allah, maka Allah beri dia laluan, naik kau Bilal, bertemu kau Bilal dengan azanmu dengan aku. Azankan dulu sebab Nabi nak datang. Allahu Akbar. Bukan dia mendahului Nabi, tidak, dia menghormati kepada azan. Hormati nabiku yang akan datang sebentar lagi, biar nabiku nampak jejak kakimu. Aku muliakan kau kerana Nabi telah isi ilmu sir dalam dirimu. Allahu Akbar. So undivided attention, konsentrasi. Kita sambung besok. Okey. Jadi hari ini kita dapat tahu bahawa salatul khusyuk itu bermula dari dalam. Ya, luaran bila salatul khusyuk itu bermula? Waktu wudu? Tidak. Waktu azan? Tidak. Sebelum nak solat subuh, sekarang dah bermula. Salatul khusyuk untuk subuh dah bermula. Salatul khusyuk bermula detiknya aktif waktu azan, dan juga waktu kita ambil air wudu syahadah. Kalau kita ambil air wudu tawabin, terus menerus Allah jadikan kita tawabin. Allahumma ja'alni minat tawabina. Kalau kita ambil air wudu tawabin, apa air wudu tawabin? Besok lusa kemudian kita kupas. Kita terus boleh jadi pada saat itu juga mutatahhirin.
kalau kita ambil air wudu mutatahirin. Apa dia wudu mutatahirin? Kita kena lakukan dalam berapa kali kena wudu? Sekali ke atau 5 kali ke atau 3 kali? Betul. Jadi kalau kita berwudu, wudu tawabin, terus menerus Allah jadikan kita tawabin. Kalau kita berwudu yang kali kedua dengan cara wudu para mutatahirin, saat itu juga Allah jadikan kita mutatahirin. Kalau kita berwudu dengan wudu para salihin, saat itu dalam 10 saat ni. Sebab para awliya Allah, orang mengambil masa lama untuk satu tu. Satu mungkin dalam 30 saat atau 1 minit. Satu je. Kita tak ada masa dah ya. Satu untuk menjadi tawabin. Wudu para tawabin. Wudu para mutatahirin. Wudu para salihin. Baru doa Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatakhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Baru pergi bertemu Allah. Baru pergi bertemu Allah dalam keadaan tiga kali. Baru pergi bertemu Allah. Baru khusyuk tu akan datang. Baru dengan 3 ni apa saya dapat? Kalau saya berwudu dengan cara tawabin, apa saya dapat? Kalau saya berwudu kali kedua dengan cara mutatahirin, apa saya dapat? Apa saya dapat kalau saya berwudu dengan ibadika solin? 8 pintu syurga terbuka. Allahu Akbar. Hadis Nabi daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Nak dapat ilmu ni kena dapat talian kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, sebab Nabi bagi dia segala ilmu sehingga dia bertambah yakin dan yakin, penuh yakin. Jadi fokus hari ini macam mana kita nak dapat kejayaan menyeluruh dalam hidup kita. Kejayaan menyeluruh artinya daripada saat kita lahir sampai kita mati hanya dengan solat. Solat yang khusyuknya di semua tahap. Macam mana nak berjaya dalam solat? Kamu solat bersama orang yang khusyuk. Kerana bersolat bersama orang khusyuk, pahala khusyuknya, ganjaran khusyuknya semua diterima sebagai package oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allah tak soal. Sebab dia bertanggung. Imam ini ada hadis, imam ni bertanggung atas makmum dia. Semua dia kena bertanggung. Macam mana dia boleh tanggung kesalahan yang dilakukan oleh makmum kalau 13 rukun dia tidak sempurna? Allah tidak. Di situ Allah bukan pandang rukun kesalahan dalam solat. Allah memandang kesalahan yang paling besar, dosa syirik di dalam setiap 13 rukun. Kalau imam itu ada syahadah, tidak mensyirikan Allah, dia punya syahadah diterima Allah, dia punya syahadah boleh menampung seluruh makmum punya kerosakan, kesyirikan. Sebab kenapa Allah memerhati imam ini dan menyaksi imam tu? Dia bersyahadah dalam setiap rukunnya tanpa mensyirikan Allah, maka Allah ambil yang atas, yang semua tu ikut sekali. Jadi itu sebab Nabi memfokuskan kepada solat berjemaah 27. Apa ganjaran ke pahala ke? Tolong jangan fikiran kita cetek. Makna lapisan ganjaran yang Allah nak bagi itu sangat luas. Nanti kita masuk ke bab tu supaya kita tahu, subhanallah, solat dengan ahli syahadah betapa besar. Ya. Jadi cukup hari ini dengan pembukaan ini bahawa khusyuk, untuk mencapai khusyuk ada 23 pecahan, 23 bahan, 23 komponen, 23 elemen, 23 perkara untuk mencapai kekhusyukan dalam solat. Sekurang-kurangnya kita kena kenal dan tahu. Mencapai mudah kalau kita mengambil perhatian.
Tiga dah diajar, kita mula dulu. Allah, nanti subuh nanti saya nak fokus. Saya perlu fokus di dalam 7 lapisan minda ni. Saya perlu fokus. Beri saya ya Allah segala kekusyukan dari fokus ni. Dengan undivided attention. Perhatian yang tidak boleh berbelah bagi. Okey. Bagaimana Allah menjamin kejayaan dalam hidup? Dengan solat. Hayya 'alas solat yang penuh dengan khusyuk. Hayya 'alal falah tu datang bagaimana? Hayya 'alas solat yang diisi dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang diisi dengan asyhadu an la ilaha illallah. Yang diisi dengan Allahu Akbar. Mengenal makna Allahu Akbar sekarang ni, terjemah pun kita tak mau hadirkan. Kalau kurang-kurangnya bila kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa akan berlaku? Kata Sultanul Aulia, sebuah kasir di dalam bahasa Arab artinya chamber dalam bahasa Melayu. Chamber. Bahasa Inggeris chamber, bahasa Arab kasir. Bukan bilik, chamber. Okey, apa pun. Ada satu chamber dalam ni akan bergema. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar yang bergema dalam ni menghancurkan segala makhluk Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar yang kita dengar sekali dari muazzin, dia bergema dalam ni sebab kita mengenal makna Allahu Akbar. Saya pernah cerita daripada 1.45 sebab Hanafi solat di Arab masa tu masjid Pakistan 1.45 sampai 2.20 saya masih dalam khayal Allahu Akbar kabira. Bukan saya ulang Allahu Akbar kabira. Saya tenggelam dalam makna tu. Walhal sedikit saja ilmu saya dapat dari guru. Sedikit sampai tenggelam. Orang tu datang tepuk dia nak jadi. Kemudian dia okey. Bukan waktu tu yang aku rasa. Saya rasa tak, bukan waktu tu. Dia nampak saya tak bergerak 25 minit, mungkin 15 minit kot dia datang. Baru saya perasan ada orang datang kejutkan. Kemudian saya pindah dari Allahu Akbar pergi walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tenggelam dalam makna, tenggelam dalam kemesraan berbual dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita kenal. Ini wajib kita tahu sebab solat itu ittisalat. Kalau pergi Arab Emirates, you boleh nampak bot ittisalat di mana-mana. Ittisalat adalah dia punya macam telco company. Maxis, Digi, telco dia. Ittisalat artinya penyambung, connection. Salat, ittisalat artinya penyambung talian kita kepada Allah. Komunikasi lain sudah bermula bila kita Allahu Akbar. Jadi memahami makna, hakikat, ilmu, makrifat Allahu Akbar tu boleh menenggelamkan kita. Bukan solat dengan imam, bukan solat sebagai imam atau makmum, tak boleh. Tak boleh bawa itu, tak boleh. Itu you kena pergi dalam speed mode. Mode laju atau sederhana. Tak boleh dalam mode pelan. Bila you solat seorang-seorang sendiri-sendiri, ibadat sunyi di sisi Allah, baru you boleh rasa nikmat tu. Sekarang ni kita dengar Allahu Akbar, gema pun tak ada, hidup pun tak ada, connection pun tak ada, dan semua masih Allah tak hancur. Kuasa Allahu Akbar tu menghancurkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala
masih wallah sudah hancur. Itu sebab bila dengar azan kita tak mau bercakap. Hancur segala masih wallah. Bila hancur masih wallah, apa yang timbul? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai ke tahap melafazkan kita belum sampai ke tahap untuk menghayati makna Allahu Akbar. Kita belum sampai. Jadi macam mana saya nak bermula belum dapat ilmu? Bila dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keduanya apa? Asyhadu an la. Sebelum sampai ke asyhadu an la, bila dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Kurang-kurangnya buat drama macam tu kepada syaitan dengan iblis, buat drama. Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, sampai asyhadu an la ilaha illallah. Drama. Kononnya you gema sendiri, gema bukan di sini. Gema bukan di sini, gema bukan di sini, dalam ni. Ini baru strong effect dia. Kalau tak dapat itu tidak akan terbuka. Nanti satu masa saya akan, kalau dalam 15 7 hari, kalau Allah izinkan, Allah gema tu akan terbuka. Saya yakin semua yang duduk dalam majlis salatul khusyuk, kamu akan menitis air mata. Allahu Akbar. Menitis, tanda dah hidup Allahu Akbar dalam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pam, 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 pam. Tapi yang azan tu, biarlah azannya orang mukmin ahli syahadah. Jadi kurangnya tak dapat ilmu untuk menghayati makna. Kita buat drama. Sebab bila kita dengar Allahu Akbar, dia membawa segala-galanya yang besar. Duit besar, itu besar, ini besar, itunya besar, kerjamu besar, perniagaanmu besar, semuanya dibawa. Maka Allah ingatan Allah jadi fana. Ingatan dunia jadi bakah. Dunia jadi bakah. Masih wallah jadi bakah. Ingatan Allah fana. Canggah kepada akidah tauhid iman. Tak boleh ada keadaan macam ni, ya. Kita tak akan dapat khusyuk. Tak dapat khusyuk, Allah jamin kamu akan gagal dalam hidup kamu. Kamu tak ada hayya alal falah. Tak ada. Buat apa pun kamu akan gagal. Jadi khusyuk adalah kunci utama untuk mendapat kejayaan yang menyeluruh. Menyeluruh artinya di dunia, di kubur dan akhirat. Menyeluruh artinya kejayaan dalam hidup, dalam kerja, dalam perniagaan, dalam keluarga, dalam sosial, dalam relationship. Segala-galanya bermula dari salat yang khusyuk. Amin. Ya Allah, berkatilah kami dengan ilmu salatul khusyuk. Bukakan kami lebih mendalam lagi, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya salam, ya Allah, ya salam, ya Allah, ya salam, ya salam, ya Allah, ya salam, ya Allah, ya salam, ya salam, ya Allah, ya salam, ya Allah. Ya salam, ya Allah, ya salam, ya salam, ya Allah. Ya Allah. Ini live ke? FB live ke ni? Nanti kita ada ramai jemaah yang tak dapat hadir. Diorang dapat ke?
Ya, jemaah second batch yang tak dapat hadir, diorang dapat live ke? Okey. Jadi tuliskan poin-poin, jadi muzakarah poin-poin tu ya. InsyaAllah akan hidup ilmu tu. Yang pentingnya kita belajar satu perkataan saja tentang khusyuk hari ini. Baru kita tahu nak buat mi goreng kena ada 9 bahan. Minyak, mi, air, ya, kicap, cili, bawang putih, lada, apa lagi, ajinomoto, 9 garam, 9. Rupanya solat khusyuk ada 23. Kena betul-betul dengan surah tu. Ya insya-Allah, Allah begitu precise. Mana orang tak boleh tipu kita. Solat khusyuk ada 13 sajalah. Tak, 23. Surah 23, tengoklah ayat awal. Khusyuk, tentang khusyuk ada 23 je saya buka. First khusyuk rupanya fokus di 7 tahap. Ya Allah, undivided, tak boleh pecah belah, tidak boleh berbelah bagi. Dari mana kita wali Allah dapat ni undivided attention dalam bahasa Inggeris? Dari mana? Surah Muzammil ayat 8. Wa zukurusma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wa zukurusma rabbika wa semuanya ada ayat Quran, dalil bukti Quran. Tak boleh. Wa zukurusma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Jadi tengok ada 7 tahap, 7 minda. Tak boleh, dia tak boleh dapat khusyuk, dia kena masuk ke alam sir. Kan saya cakap tadi 7 minda masuk, ada 7 lagi alam di selepas minda Rabbani. Alam Rabbani dah masuk, masih tak dapat khusyuk. Kenapa tak dapat khusyuk? Sebab di minda Rabbaniyah ada syaitan tak? Tak ada, betul. Ada iblis tak? Ada dajjal tak? Ada tagut tak? Ada ifrit? Ada manusia negatif? Ada nafs? Ada. Tak boleh berpisah. Ada lawa, ada amarah, ada mulimah, ada. Kena bunuh 3 nafs ni, kena wujudkan nafs mutmainnah. Baru dengan nafs mutmainnah masuk ke alam sir. Dalam alam sir kita dengan siapa? Ada masih Allah. Kita dengan kita bukan masih Allah. Halo, kita bukan masih Allah. Jadi kenapa you cakap you dengan Allah saja? Ya, betul. Kita dah jadi sir Allah. Kita dah jadi rahsia Allah. Rahsia Allah. Rahsia Allah dengan Allah. Tak ada masih Allah. Allahu Akbar. Jadi kita ni adalah, hari ni kita belajar satu ilmu. Saya rahsia Allah. Saya ni rahsia Allah. Allah letak banyak rahsianya dalam diriku. Allah, betapa mulia. Betapa mulia, betapa tisu. Allah, gembiranya kita. Allah, aku memegang rahsia Allah. Ada 1,000 bodyguard untuk bekerja. 3 orang ni memegang rahsia agung. Mana 3 orang ni pergi, 20 orang kena ikut. Dia memegang watika rahsia, menyimpan mohor-mohor. Wah, kita dah tahu rahsia ni. Berbangga, Allah, aku rahsia Allah, aku rahsia Allah, aku rahsia Allah. Di mana nak gunakan nanti kita cerita. Okey, wazkurus sama-sama. Wazkurus marabbika. Rabbul Tahidu wakila. Ayat nombor tak, itu ayat nombor 8. Alam Rabbani nombor 7. Alam sir ilahi tabitila. Baca terjemah dia. Dan ingat wazkur. Jangan ikut tafsir. Tolong. Baca Arab dulu. Tu sebab kita kena belajar. Wazkur, ingatlah. Nama Rabb kamu. Apa nama Rabb?
Ilah. Nama Rabb ilah. Rabb tu dah ada, kenapa lagi nak sebut Rabb? Sebut nama yang tidak disebut. Wa zukuru isma rabbika tu ilah. Ilahi. Okey. Wa zukuru isma rabbika wa ila apa dia wa tabattal ilaihi tabtila. Ya, dan apa akan nama kepada nama Rabbmu. Okey. Sebulan-bulan macam mana ya? Macam mana? Nak bagi contoh, banyak contoh ada. 8 jenis contoh ada. Satu contoh adalah garam air. Tak nampak dah garam, air jadi air garam. Rasa baru tahu ini air garam. Gula. Ada 8 jenis contoh yang kita boleh fahami apa sebenarnya Allah maksudkan. Kita kena tenggelam dalam ingatan itu sehingga tidak ada yang lain. Hanya dia saja di alam Rabbani, masuk ke alam sir. Wa tabattal ilaihi tabtila. Fana. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya Allah, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya Allah. Tadi satu perkara yang kita belajar, bahawa Allahu Akbar tu dengar terus jangan putus. Susah sebab kita nak masuk dan dengar azan. Macam mana ya? Tunggu sultan aktifkan. Bila sultan datang, dalam diri guru kita Syekh akan datang. Macam tadi akan datang, diaktifkan. Kita dimarah pasal adab tadi Syekh. Apa kamu tak ada beradab? Kamu nak minta sesuatu dari Allah melalui saya. Saya al-fakir kepada kamu. Ada pun kamu tak ada. Allah yang sayang majlis ni, diajar adab dengan teguran. Jadi Syekh akan datang, tegur kita bagus. Bila ditegur, Allah maafkan terus. Allah maafkan terus kita. Dan ditegur bahaya. Tak ditegur, kita dalam bahaya. Ditegur cantik, dimaafkan. Zikrul awliya kafaratul dzunub, zikrul anbiya tanazzalur rahmah. Cantik ya. Jadi Allahu Akbar kena hidup. Cuba, bukan senang. Sebab dalam ni banyak takbir, banyak azan, banyak iqamah dia. Sungguh banyak dia punya iqamah azan. Tolonglah praktis satu dulu ni. Nanti Syekh bagi banyak cara nak menghidupkan gemba tu dalam ni. Tanda orang hidup, dia dengar azan dia diam. Hiduplah. Walaupun dia tidak cakap Allah, dia tak rasa. Artinya Syekh dah tanam dalam diri dia dari dulu adab. Siapa bercakap lepas azan, denda dia RM50, RM10. Saya malu, saya menangis. Macam mana Allah nak hidupkan takbir gema dalam kalbu mereka kalau lepas dengar azan masih lagi sebut, masih lagi kalam-kalam manusia keluar, kalam-kalam syaitan, kalam-kalam. Dia nak pergi kalam dengan Allah, dia kena matikan. Tak mau, saya tak mau, wallahi saya tak mau bercakap dengan manusia lepas saya dengar azan. Berapa kalilah Syekh amalkan ni, isteri jadi macam babi, gila babi isteri di rumah. Anak-anak histeria. Apa ni Syekh tak bercakap? Biar kau punya isteri jadi babi, anjing, menyala dekat you. Jangan peduli. You pedulikan Allah. Bukan sekali tau. Betapa isteri kita jadi fitnah. Allah yang sebut dalam Quran, anak kamu, isteri kamu adalah fitnah. Bahaya, mereka adalah musuh Allah. Inilah. Tolong baca surah Tagabun ayat tu.
Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum. Sesungguhnya, wahai orang mukmin, sesungguhnya isteri-isteri kamu adalah musuh-musuh. Inna min Azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. aduwan lakum, musuh kepada kamu di jalan Allah. Berapa ratus kali. Tolonglah. Bukan mudah, tapi manisnya sedap. Tolonglah, tolong berikrar sampai mati. Mulai hari ini isteri aku kata, bapa aku dah mati, sekarang pergi. Jadi orang pekak buta. Jangankan, kalau kamu nak berkomunikasi dengan Allah dalam solat, ittisalat, tolong. Isterilah, anaklah yang digunakan oleh syaitan dan iblis untuk mengganggu kamu dari jalan Allah. Kalau you boleh tahan, you boleh rasa manis. Masa itulah anak-anak nak datang nak cakap sesuatu. Masa itulah azan iqamah. Hormatlah Allah. Itulah satu saat yang paling baik. Sedikit baik. Jadi kalau kita nak solat, azan dekat-dekat nak solat. Jangan azan lepas tu diam. Dekat nak solat azan. Jadi kita tak ada ruang untuk berkata-kata dengan manusia. Itulah adab, setinggi-tinggi adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ampunkan kita, maafkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah